Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Sir Samuel Kong Yun Leong? Kita juga Saudara Azrul Jalil, Saudara Fakri Sani. Apa khabar anda? Saban malam bersama dengan saya, Saudara Shah Ibrahim. Begitu juga Saudara Zamari LC, Saudara Madam K di Instagram, Imrina, Muad Hamzana, Saudara Nordin di TikTok. Saudara jangan lupa like, share, subscribe di Facebook, di Instagram dan di TikTok. Saudara, semoga mengambil berkat. Apa khabar saudara? Mudah-mudahan sihat satu keluarga ya. Saudara Zack Zul, Amy Furniture, Roslinda, Ibrahim Cik Muda. Itu juga Cik Panjang, Fakri Sani. Waalaikumsalam. Saudara Ikram Colin, Ibrahim Cik Muda, Minah Kitchen, Joka Karim. Saudara Wow Kikit. Begitu juga dengan Saudara Karmin Karman, Muhammad Hashim, Muhammad Din, Ujang MN, Saudara Nasruddin Ishak dari Parik Bunta ya. Saudara Nasruddin Ishak, terima kasih hadir bersama. Syaliah Wak Rafi'i, Syaliah Mah Harum Salim, Syaliah Mat. Terima kasih mendoakan saya. Ya Armin. Begitu juga Saudara Rusman, Anwar Muhammad, Rusminin dari Pontian, Johor. Saudara Tailong, apa khabar? Saudara Nazar, Wak Rafi'i, Atuk Z Channel. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Banyak-banyak saudara, kalau nak bercerita, nak jantuni satu-satu, sampailah tengah malam ni tak selesai juga lagi saudara. Besok dah nak kerja saudara. Baik, saya mulakan pencerahan pada malam ini seperti biasa untuk melaporkan apa yang berlaku pada negara kita saat ini saudara. Di mana menurut laporan saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, hari ini hari Isnin tanggal 28 November. Hari ini cuti tapi besok kerja saudara. Dan hari ini merupakan hari yang ke-985 saudara. 15 hari lagi genap 1000. COVID-19 melanda negara kita. Dari laporannya saya nampak ada sedikit pengurangan. Daripada 2,898 jangkitan kemarin, semalam jangkitannya adalah 2,022 orang, menjadikan jumlah terkumpul mencapai angka 4,986,294 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi tiada laporan pula apakah ada kematian dan sebagainya. Tidak ada saudara. Dari dapatan tersebut terdapat 3 buah negeri ada masih lagi meningkat dan 13 negeri susut. Wilayah persekutuan susut kepada 159. Alhamdulillah. Di Selangor juga turut susut kepada 768 daripada 1230. Di Sabah susut kepada 154 daripada 210 jangkitan. Di Melaka nampak gayanya ada peningkatan kepada 128. Kedah juga meningkat 148 saudara. Dan Pulau Pinang 134 jangkitan. Memang tak ceroy lah Pulau Pinang naik balik. Jadi itulah 6 negeri saja yang masih jangkitannya berada di angka lebih daripada 100 jangkitan. Lain-lain negeri masih bertahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus menjaga kesihatan kita, jaga kebersihan diri kita. Itu sajalah yang dapat kita lakukan. Hanya kita menjaga keluarga kita. Ya, Saudara King Cik Din, Saudara Anip, apa khabar anda semua? Ini di TikTok. Begitu juga Abdullah Manap, Saudara Rosli Hassan, Saudara Liman, Puan Norsia Arsyad dari Hutan Melentang, ya Puan Noriah, Saudara Puan Hasnah Hadi, Saudara Rashid Mustafa, Saudara Hafiz Hasra. Cerita Saiful sudah terbongkar, tak pulanglah saudara. Nur Azlina, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar orang Sungai Petani ku? Moga sihat ya saudara. Baik, kita masuk, minta izin saudara, tak lama mana pun, 2-3 minit untuk mewawarkan dalam segmen e-commerce bagi teman-teman yang mau mewawarkan produk anda, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar masih berniaga Setangi Al-Bakur dan juga Aroman, wangi-wangian, parfum dari Timur Tengah. Samping itu saudara, jangan lupa kalau tak dapat dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017
7114300. Jangan lupa Daniel Manis Siti Farehah. Dan bagi teman di Lembah Kelang, boleh mendapat buah-buahan terus dihantar ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan ceri, anggur, buah macam-macam buah lah saudara. Harganya baik dan buahnya pun terbaik. Dan jangan lupa popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara. Pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Berniaga saudara, jangan tak berniaga. Jadi pada teman-teman yang nak jadi ejen, tim Nuraisyah sekarang ni sedang mencari teman-teman untuk menyertai tim mereka untuk memasarkan produk kosmetik wanita, makanan segera dan juga susu saudara. Hubungi tim Nuraisyah di talian 018-279-4288. Bolehlah berniaga saudara kecil-kecilan. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita bersama. Dan jangan lupa kita harus membantu teman kita saudara Zul, tokoh jamu kemaman, di talian 019-917-0449 saudara. Tokoh jamu kemaman malam ini saya nak bercakap sedikit tentang madu Arab, Habatus Saudah saudara. Ini untuk membantu menambahkan tenaga dan stamina, menguatkan antibodi dan imunisasi, serta melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sengal, tulang, sendi dan kebas-kebas. Ia membantu masalah pernafasan, sesuai untuk ibu yang bersalin ya saudara. Juga merawat kencing manis, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Ini dia saudara, madu Arab Habatus Saudah. Begitu juga saudara Zul sudah pun menghasilkan agak lama saudara. Sejak tahun berapa ni? Sejak tahun produknya adalah iaitu sejak tahun 1968, iaitu madu apple cider saudara. Madu apple cider ini adalah mengandungi 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cider apple ataupun cuka apple. Ia membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah penghadaman ataupun sembelit, ataupun asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Turut membantu masalah gout, sakit sendu, sakit sendi dan otot serta stroke. Jangan lupa saudara, hubungi saudara Zul untuk mendapatkan produk beliau di talian 019-917-0449. Saudara, itulah sebentar tadi. Terima kasih saudara kerana mengizinkan saya meruangkan untuk mewawarkan produk teman-teman kita saudara. Baik saudara. Naluri kehidupan malam ni agak panjang sedikit saudara. Saya minta saudara boleh berehat, dengar dengan baik-baik. Ini adalah untuk pesanan saudara. Kerana terdapat 5 nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang ini terdapat dalam Al-Quran. Kerana Allah secara khusus menyebut nama Luqman dalam Al-Quran. Beliau merupakan seorang yang saleh. Hidupnya di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Luqman digelar sebagai Al-Hakim kerana Allah menganugerahkannya hikmah, iaitu kemampuan untuk mendapatkan ilmu, memahaminya dan mengamalkannya. Jadi dalam Al-Quran menggambarkan Luqman Al-Hakim sebagai seorang ayah yang bijak. Jadi nasihat-nasihat beliau pada anaknya diabadikan dalam Al-Quran surah Luqman. Saudara, terdapat 5 nasihat daripada Luqman pada anaknya. Pertama sekali, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kerana Allah berfirman, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kerana menurut Imam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Baidawi, latar belakang Luqman menyampaikan nasihat itu kepada anaknya kerana sebelum itu anak Luqman adalah seorang yang kafir. Kerana itulah beliau menyeru anaknya untuk beriman pada Allah dan tidak menyekutukannya. Kedua, setiap perbuatan ada balasannya. Kerana Allah berfirman melalui surah Luqman, wahai anakku, mafhumnya saudara, sungguhnya jika kita ada sesuatu perbuatan, biarpun seberat biji sawi yang berada dalam batu ataupun di langit atau bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Ini ayat surah Luqman. Kerana ulama mazhab Ambali berkata bahawa frasa suatu perbuatan biarpun sebesar
ataupun seberat biji sawi, terlalu kecil. Dan ini menggarisbawahi kecilnya nilai perbuatan itu. Ataupun berada dalam batu, menjelaskan perkara yang tersembunyi dari makhluk lain. Dan juga kata-kata langit bermakna keadaan perbuatan yang sangat jauh dari penglihatan orang. Ataupun kata bumi menjelaskan kegelapan yang melingkupi perbuatan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Kerana menurut ini firman Allah SWT, maksud mafhumnya, maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan biar seberat zarah, nescaya dia akan melihat dan membalasnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun seberat zarah, nescaya Allah mampu melihat dan membalasnya. Ketiga, perintah mendirikan solat. Setelah menanamkan iman ke dalam hati anaknya, Luqman menasihati anaknya untuk mendirikan solat. Dan ini Allah berfirman, wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Saudara. Ahli tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan mendirikan solat ialah menyempurnakan yang baik dari segi rukun, syarat, tata cara dan ketepatan waktu mengerjakannya. Saudara, kerana Allah berfirman, mafhumnya, dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saudara, keempat, Luqman berpesan pada anaknya agar kita tidak sombong. Sebab itu tertulis dalam Al-Quran, kata Luqman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu surah Luqman ayat yang ke-18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi jadi tafsir Ibnu Ashur menjelaskan bahawa Allah tidak meredai orang yang sombong, saudara. Dan yang kelima, supaya anak-anaknya atau kita hidup bersederhana. Jadi ini pertentangan dengan sombong adalah tawadu, itu rendah hati. Sikap tawadu wujud dalam pola hidup yang sederhana. Allah berfirman, mafhumnya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara kaldai. Ini surah yang ayat yang ke-19 dalam surah Luqman, saudara. Artinya, saudara, bila kita berjalan, jangan kita bongkak, mengentak kaki dan sebagainya. Dan bila kita berbicara, janganlah kita berbicara dengan suara yang keras, menengking, mengarah itu nak ini. Ingat, saudara, itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga yang termaktub di dalam Al-Quran. Saya mendoakan agar kita mendapat sedikit pengajaran daripada naluri kehidupan ini, saudara. Baik, saudara, kita masuk dalam segmen Mutiara Kata kiriman Tan Sri Osu Sukam. Katanya, berhati-hatilah bila berbicara agar tidak menyakiti orang lain. Kerana kata-kata yang kita lontarkan mungkin boleh dimaafkan. Namun setiap perkataan yang menyakiti itu belum tentu mudah dilupakan. Pada teman-teman, sebelum kita menyatakan sesuatu, saudara, sebelum kita menuduh orang itu, orang ini, berhati-hati. Jangan kita sebarangan. Siasat dulu. Orang itu sokong kita ke tidak. Orang itu suka kita ke tidak. Jangan kita menabur fitnah. Sebab saya ada juga kadang-kadang kawan-kawan tuduh saya macam-macam. Bagi saya tak apalah. Bagaimanapun, sebab itu saya kata berhati-hatilah bila berbicara agar tidak menyakiti hati orang lain. Kerana kata-kata yang kita lontarkan mungkin boleh dimaafkan, tetapi setiap perkataan yang menyakiti itu belum tentu mudah dilupakan. Saudara, terima kasih Tan Sri Osu. Nampak gayanya saya ni dah mula ada flu sikit dah. Cuaca panas, saudara, tapi petang hujan. Itu keadaannya. Baik, saudara, kita harus saling berpesan-pesan. Jangan nak marah ke orang. Jangan menuduh orang itu ini. Tak baik, saudara. Kadang-kadang orang yang dituduh sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Sebab itu saya mintalah teman-teman, jagalah bicara kita. Saya lain tak ada. Saya sering mengingatkan agar pimpinan negara jangan berbelanja wang negara. Kerana jika negara atau pimpinan negara berbelanja wang negara tanpa had, bimbang nanti
negara boleh jadi muflis, saudara. Baik, saudara. Bicara kita malam ini adalah resah dalam penantian. Hari ini dah masuk hari keberapa, dah masuk minggu kedua dah sekarang ni. Perdana Menteri telah pun mengangkat sumpah, tapi barisan kabinet masih belum diumumkan. Jadi yang resah, yang menanti sebenarnya bukan calon-calon yang bakal dilantik sebagai menteri dan sebagainya, tapi penyokong-penyokong, orang keliling kelalang yang mengharapkan sesuatu. Terima kasih saudara Cengkat Jering. Cengkat Jering, ceria nampak. Saya sentiasa ceria saya sebab saya tak memikir yang bukan-bukan. Cuma saya katakan resah dalam penantian ini kerana orang keliling yang amat mengharapkan bos ataupun pemimpin mereka dilantik ke satu jawatan. Kerana mereka mungkin mempunyai matlamat untuk mendapat romimah. Bagi saya tak ada apa-apa. Siapa saja dilantik oleh Sri Anwar Ibrahim, menduduki dalam kabinet, hidup terus dijalankan. Sebab saya tidak mempunyai apa cita-cita. Cuma saya memberi penjelasan dan cadangan. Itu saja, saudara. Tak lebih daripada itu. Baik, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil yang sempat menghantar kiriman pada saya petang tadi. Dalam usia lebih 80 tahun. Dari Perlis beliau menghantar pantun. Terima kasih Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ayah memetik buah bidara. Tidak perasan, banyaklah sangat. Badai politik bahang membara, rakyat terkesan terasa hangat. Saudara, walaupun telah berakhir usai pilihan raya umum, tapi nampak gayanya badai politik masih lagi membara. Ini keadaannya. Jadi Pak Nazir menegur kerana rakyat pasti terkesan dan teramat sangat, saudara. Tambahnya lagi, rasa sayu hati Kak Tijah, buruknya berita pagi hari. Minda Melayu masih dijajah, asyik bersengketa sesama sendiri. Saya lihat Pak Nazir cuba menasihati teman-teman, warga bangsa kita, janganlah kita bersengketa sama kita. Sebab ini menggambarkan seolah minda kita masih dijajah. Kata Pak Nazir, saudara, hentikanlah perbalahan sama kita, santunilah setiap permasalahan untuk rakyat, saudara. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, saya mesti memberi peringatan kepada teman-teman. Mereka yang menyunting semula live saya, mereka harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan kerana saya tidak punya kemampuan untuk menyunting ataupun mantau setiap suntingan anda ataupun tulisan yang anda lontarkan dalam bicara kita melalui muka buku ini. Juga saudara, kena ingat, kalau nak menulis apapun, gunakanlah ayat-ayat yang baik yang tidak menyalahi tata cara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Kalau anda membuat kesilapan, itu tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab sama sekali. Ingat saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya lain tak ada. Hanya sekadar memberi maklumat dan juga memberi informasi. Kalaupun ada sedikit dua komen, kita mesti berpaksi kepada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Sebab kita adalah warga cinta damai. Kalau saudara nak menyantuni, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis, saudara. Ingat saudara, we must agree to disagree. Artinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Selesai masalah. Cuaca hari ini saudara, siang pagi nampak panas. Sebab itu, orang-orang yang usia emas ni macam saya ni kena berhati-hati saudara. Sebab saya lihat dah 3-4 hari ni, siang, waktu pagi panas, masuk tengah hari panas lit-lit, masuk petang hujan. Malahan ada pula hujan ribut petir sebagaimana yang saya laporkan semalam. Tapi hari ini tidak ada laporan banjir ataupun ribut petir. Tapi ada hujan. Artinya saudara, cuaca bila panas dengan hujan boleh mengundang masalah sedikit pada kesihatan warga emas. Jadi pada teman-teman semua, berhati-hati. Kalau tak ada keperluan, duduk di rumah sajalah saudara. Baik, saudara, itulah laporan sedikit berhubung tentang cuaca yang saya alami. Tempat anda saya tak tahu, belum nampak lagi saudara. Dapat teman kiriman kawan-kawan, apa khabar Puan Hamidah Rashidah, Anan Rayyan, Saudara Zainuddin, Saudara Nazarudin, stainless steel iron wedding katanya. Salam. Teringat kisah Nabi Musa mencari Nabi Khadir dulu. InsyaAllah kalau saya temu tulisan begitu, akan saya bacakan untuk perkongsian kita bersama saudara. Baik. Sekarang ni saya nampak siang tadi tular.
bagaimana lawatan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Brunei melakukan lawatan ke negara ini usai Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Baginda Sultan Hassanal Bolkiah semasa lawatan itu disambut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dapat lihat gambarnya, dan agak yang menggembirakan saya nampak Baginda membawa kereta sendiri. Dia sendiri yang memandu dan di sebelahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jarang kita lihat benda itu berlaku. Selalunya pemimpin negara datang adalah supirnya atau pemandu. Mereka akan duduk di belakang. Tapi yang tadi agak, bagi setengah orang positif. Bagi saya begitulah akrabnya hubungan antara Perdana Menteri kita yang baru ini dengan Baginda Sultan Brunei. Mungkin dengan hubungan sebegitu, banyaklah nanti pelaburan dari Brunei yang masuk ke negara kita. Kerana lawatan terakhir Baginda itu Sultan Brunei ke Kuala Lumpur adalah pada 4 hingga 6 Mac tahun 2019. Artinya sekarang ni 2022 dah 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun Baginda tidak datang melakukan lawatan resminya. Dan Brunei merupakan rakan dagangan yang ke-30 terbesar di negara ini, dan yang ke-6 terbesar dalam ASEAN. Jumlah perdagangan bernilai 83 bilion, iaitu 1.9 bilion dolar Amerika. Jadi dalam keadaan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim meraihkan Sri Baginda Baginda serta Pangeran Muda Abdul Matin dan delegasi Brunei dalam majlis lantapan tengah hari, dan malam itulah ada majlis lantapan negara. Begitulah saya nampak pemimpin-pemimpin dunia sudah mula berkunjung ke negara kita. Ini menggambarkan suasana yang positif, saudara. Dan siang tadi juga kemelut politik di Pahang sudah pun berakhir apabila Datuk Seri Wan Rasdi telah pun selesai mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Pahang di Istana Negeri. Dan mungkin dalam 1 hari 2 hari nanti terbentuklah barisan esko-nya. Ini keadaannya begitu. Cuma ini Dewan Undangan Negeri bagi kawasan calon di Tioman masih belum lagi diumumkan bila nak adakan pilihan raya. Itu saja saudara. Tapi itu tidak memberi sebarang kesan menang ke kalah ke, masih lagi kerajaan Barisan Nasional Harapan, Pakatan Harapan yang akan membentuk ini senarai esko-eskonya untuk mentadbir negeri, dan bolehlah segera mengadakan persidangan bajet. Ini yang paling penting saudara. Hari ini saudara, saya melihat sebenarnya macam-macam lah cerita tentang poster boy. Tapi bagi saya ada boy juga saudara. Ada boy dalam parti UMNO ni, iaitu broker of the year. Ini yang saya katakan, saya haraplah agar Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden dan Biro Disiplin ambillah tindakan. Ada broker ni yang paling bahaya saudara. Dia akan menjaja untuk ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk ada segmen jual beli lah. Ini yang boleh menggugat kestabilan politik. Dah cukup lah. Dulu masa kita kalah kali pertama dulu pada tahun 2018, kita ada 79 kursi, berlakulah kotak-katak yang melompat. Sekarang ini belum sempat lompatan berlaku, belum sempat 30 ahli. Kita tak ramai pun, daripada 79 kita cuma dapat 30 kursi saja. Dengan 30 kursi ini dijaja untuk menyokong orang ini ataupun menyokong orang itu. Jadi orang ini perlu bertanggungjawab. Saya mengharapkan agar Presiden sudahlah berlapang dada. Cukuplah kita mengalami suasana yang sebegini. Sebab macam mana saya katakan, selagi dia berada dalam UMNO, selagi itulah UMNO ini akan berkocak. Saudara. Dan sebab itu saya nampaknya petang tadi juga Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan dalam masa 1-2 hari nanti beliau akan mengumumkan pembentukan kabinetnya. Memang pun tak boleh lama-lama Pak Syekh. Lagi tunggu lagi lama macam mana nak kerja. Betul, kaki tangan kerajaan ada, ketua pengarah ada, ketua siswa ada, tetapi dasar kerajaan ini diperlukan. Jadi mereka yang bertanggungjawab di setiap kementerian itu menanti. Dan saya agak berbesar hati bila dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi kenyataannya bahawa beliau tidak akan membesarkan saiz kabinetnya. Sebab itu saya menjangkakan sekitar 24 orang. Kalau itu berlaku, alhamdulillah, wang negara tidak dibazirkan. Dan kalau ada keperluan, cantumkanlah kementerian-kementerian tertentu itu jadi satu.
tak payahlah 2-3 kementerian, dan tidak perlulah kita memberi sebagai orang kata reward politik. Kerana orang tu dari parti ni kena sokong dia, maka dapat jawatan. Orang ni sokong, dapat jawatan. Ini tidak menguntungkan negara, malahan membebankan. Dah ramai sangat dalam kabinet pun satu hal lagi. Sebab itu saya berharap segeralah diberi pembentukan kabinet. Tetapi dalam kenyataan terbarunya petang tadi saya dengar bahawa sebagai Perdana Menteri beliau telah pun memberi hint ataupun memberi peringatan awal bahawa katanya menteri-menteri yang akan dilantik dalam kabinet beliau tidak semestinya mereka yang tidak ada dakwaan di mahkamah dan sebagainya. Kerana beliau memegang prinsip no one is guilty unless proven by the court. Tidak ada sesiapa pun yang boleh dianggap bersalah melainkan telah dibuktikan oleh mahkamah. Itu kenyataan beliau yang agak melegakan. Bagi saya itu gambaran besar kemungkinan beliau akan melantik Presiden UMNO. Sebab itu saya katakan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kabinetnya, maka bergolak lagi lah UMNO. Seandainya UMNO ini bergolak, tentulah ia akan menyangkuti soal kepimpinan beliau. Dan tadi pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bila ditanya oleh para wartawan apakah beliau akan meneruskan usul untuk keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Sebab ada juga ahli parlimen yang berlatar belakangkan undang-undang Ram Kapal Sing dari Pulau Pinang, dia mengatakan bahawa tak perlu diadakan usul undian keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata beliau tetap mau melakukan, kerana dua Perdana Menteri yang lalu iaitu Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri yang diragui keabsahannya tidak melakukan undian tersebut. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada dengar cabaran katanya tak ada keabsahan, beliau akan membentangkan di parlimen. Terpulanglah kepada ahli-ahli parlimen untuk menentukan sama ada mereka menyokong ataupun tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya ini yang diperlukan saudara. Dalam sistem demokrasi mesti ada usul undian keabsahan. Jadi walaupun tidak termaktub dalam perlembagaan. Saudara Hasri Ami, kabinet anak beranak, kenapa tak percaya? Saya tidak melihat akan adanya kabinet anak beranak. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengecikkan saiznya, dan beliau menyatakan besar kemungkinan mana-mana ahli parlimen, walaupun masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah, bercaralah, dan mereka tetap akan dilantik dalam kabinet. Jadi pada teman-teman, janganlah mengukir ataupun melontarkan kata-kata tidak baik. Kita harus berlapang dada, memberi kepercayaan. Saudara, saya memberi perhatian, memberi pengatuan, memberi penyataan. Apa yang dilontarkan saya cuba untuk menterjemahkan. Jadi terjemahan saya tentulah ia menyangkut sebab orang dah mulalah konon-kononnya ada orang atas pagar ni memberi tekanan. Jangan lantik orang tu, jangan lantik orang ini. Bagi saya suka bahasa kasarnya, suka mak bapak dia lah dia lantik siapa pun, dia Perdana Menteri yang dia yakin. Cuma saya mengharapkan kalau boleh saya dia lantik orang lain apa semua. Tadi saya berbual dengan beberapa orang veteran UMNO dan juga veteran dan bekas menteri dan sekatanya dan segala ini, agar Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan menyisihkan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Benar, Tengku Razali tewas dalam pilihan raya di Ugu Musang. Itu pun keabsahan ataupun pengundian itu masih lagi dalam protes. Kerana kabarnya waktu pengirian undi itu berlaku kepincangan. Katanya ada lebih kurang 350 undi yang ditolak begitu saja. Yang perlu disemak semula, tapi katanya pegawai-pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya menolak permintaan tersebut. Ini masih lagi ada petition. Jadi artinya beliau bukanlah kalah sepenuhnya. Saya menyatakan ini kebenaran. Dan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali telah pun membuat laporan kepada pihak polis atas insiden tersebut. Jadi balik pada soal itu, saya mengharapkan dalam saat-saat Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menangani ekonomi, mau menangani kehidupan rakyat. Jangan lupa, ini kerajaan derita rakyat. Jangan sisihkan orang lama. Sebagaimana Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, gunakanlah
pemikirannya untuk mencanai ekonomi negara. Bukan nak jadi Perdana Menteri pun, bukan nak jadi menteri pun. Saudara, paling-paling tidak duduk dalam tu untuk memikirkan. Jangan kita fikirkan beliau tidak mempunyai pemikiran yang baik. Santunilah ekonomi negara ini, sebab banyak, bukan sikit. Saya rasa tidak mampu dilakukan oleh seorang. Seseorang tidak mampu melakukan dalam keadaan ekonomi kita yang teruk. Mungkin saudara tidak tahu. Saya mendapat laporan begitu tenatnya ekonomi negara kita, kesan daripada merudumnya ekonomi dunia, dan selama 4 tahun kita berada dalam keadaan politik yang tidak menentu. Pelabur-pelabur lari semua untuk mengundang semula pelabur ini menghadapi masalah yang cukup besar, untuk meyakinkan pelabur. Seandainya dalam tim yang Muhammad Mulia Tengku yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ada orang macam Tengku Razali, diguna pakai pemikirannya, saya yakin pelabur-pelabur juga akan yakin. Jadi terpulanglah bagaimana mau disantuni. Jadi saya kata jangan, kita harus berlapang dada juga. Saya amat mengharapkanlah agar yang amat Perdana Menteri kali ini benar-benar, saya suka bila beliau mengatakan gaji menteri akan dikecilkan, kemudian tidak ada political reward. Dan ini memang tidak ada political reward pun. Kalau lantik Tengku Razali bersama-sama untuk mencana pemikiran, bukan political reward. Sebab kita nak guna pakai pengalaman-pengalaman masa silam beliau. Secara tone tu bagi duduk rumah sajalah. Secara ramzu. Bagi saya begini, orang yang ternyata memusuhi kita tak payahlah. Kerana apa saja kita buat nanti ada kritikannya. Tapi orang yang jujur dalam memberi pandangan, memberi buah fikiran, ini diperlukan. Saudara, ini bukan main-main, saudara. Keadaan sekarang ni bukan nak cari political mileage, bukan untuk mencari populariti atau bersikap populis. Ini adalah semata-mata untuk menyantuni rakyat. Minta-minta tak payahlah undi percaya. Saudara Syarif Yet, takut dia orang pakat ada pintu belakang. Memang benar, saya tahu saudara. Memang kita tahu adanya usaha lagi, masih ada usaha lagi saudara. Cuma saya katakan, sudahlah. Memang ada usaha untuk pintu belakang, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia seorang pejuang. Kalau saudara lihat balik, dengar kenyataan sebelum ini, saya dah bagi tahu. Beliau adalah umpama harimau terluka yang selama ini terkurung di belakang jeriji besi. Saya dah bercakap, jangan salahkan saya. Saya kata bila beliau keluar saja, hari ini beliau mula mengaum. Jadi kali ini saya berkeyakinan, tentulah beliau akan berpencak. Dalam pencaknya adalah orang-orang yang akan kena cakau. Iku tidak akan lari, sebab prinsipnya adalah untuk membawa siapa saja ke muka pengadilan. Kita dengar sepanjang dalam parlimen tu hari, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau bosan melihat adanya beberapa bilioner, wang-wang negara 3 triliun katanya berada di luar negara mengikut Pandora Paper. Dan sebagai seorang pemimpin yang telah pun diberi kuasa oleh rakyat, beliau perlu dan mesti melaksanakannya. Ini tuntutan rakyat nanti. Kalau tidak nanti orang cakap sembang saja lebih. Saudara, cuma sedikit saudara untuk sekadar pengetahuan, relax sikit saudara. Saya ingin memberi pencerahan tentang sejarah bagaimana negara-negara luar yang mempunyai pemimpin-pemimpin dunia mereka, dan pemimpin mereka juga pernah berada sebagai banduan. Jadi janganlah tiba-tiba kita nak tuduh banduan ni jadi Perdana Menteri, memalukan negara. Tidak saudara. Kerana sebagaimana Necmettin Erbakan, iaitu Presiden Turki, beliau pernah dipenjarakan pada tahun 1980. Tapi pada tahun 1996, beliau dinobatkan sebagai Perdana Menteri Turki. Begitu juga dengan Recep Tayyip Erdogan. Saudara, 1997, beliau dipenjarakan. Sebab itu saya nampak Recep Erdogan ni akan datang ke Kuala Lumpur. Sebab dia melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sama senasib dengannya. Recep Tayyip Erdogan dipenjarakan pada tahun 1997. Tetapi pada tahun 2003, beliau menjadi Perdana Menteri Turki, dan pada 2014 dinobatkan sebagai Presiden Turki. Saudara, kemudian saudara Ismail Haniyeh, ini di Palestin. Beliau dipenjarakan pada tahun 1989. Tahun 2006,
menjadi Perdana Menteri negara Palestin. Almarhum Soekarno juga, saya pernah dipenjarakan, terperosok di belakang jeruji besi pada tahun 1929. Tapi pada 1945, beliau dinobatkan sebagai Presiden terhebat di negara Indonesia. Begitu juga dengan Nelson Mandela, dipenjarakan pada tahun 1964, saya. Pada tahun 1996, sekitar 32 tahun, akhirnya Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan. Aung San Suu Kyi, jangan lupa, ini tokoh wanita di Burma. Beliau dipenjarakan pada 1988, tapi pada 1996 menjadi Perdana Menteri Burma. Begitu juga dengan Jawaharlal Nehru, dipenjarakan pada tahun 1921, tapi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1947, iaitu kira-kira 13 tahun kemudian. Benazir Bhutto, ini wanita besi dari India, dipenjarakan pada tahun 1977 dan dinobatkan sebagai Perdana Menteri Pakistan. Saudara, Benazir Bhutto Pakistan, bukan India. Dia dipenjara pada 1977, tapi 1993 menjadi Perdana Menteri Pakistan. Begitu juga dengan Fidel Castro. Castro ni memang hebat orangnya. Dipenjarakan pada 1953, tetapi sekitar 27 tahun kemudian menjadi Presiden Cuba yang terhebat. Begitu juga dengan Michelle Bachelet, itu wanita Chile. Beliau dipenjarakan pada tahun 1975 dan pada 2006 menjadi Presiden Chile. Lulu da Silva dipenjarakan pada 1980 dan 18 tahun kemudian menjadi Presiden Brazil. Dilma Rousseff, itu wanita Brazil juga, dipenjarakan tahun 1979, tapi 2010 menjadi Presiden Brazil. Hugo Chavez dipenjarakan 1979, menjadi Presiden Brazil 2010. Hugo Chavez dipenjara 1992, menjadi Presiden Venezuela pada 1998, 6 tahun kemudian. Jose Pepe Mujica dipenjarakan pada tahun 1954, menjadi Presiden Bolivia pada tahun 2006. Begitu juga dengan Václav Havel, itu di Czechoslovakia, dipenjara 1979, pada 1993 jadi Presiden Czechoslovakia. Ho Chi Minh juga pada tahun 1926 dipenjarakan di Vietnam, tapi akhirnya pada tahun 1945 menjadi Presiden Vietnam Selatan. Hari ini dunia juga melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjara pada tahun 1999 dan tahun 2022, iaitu sekitar dalam 23 tahun. 23 tahun beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini gambarannya, saudara. Jangan kita menuduh orang kalau dah masuk penjara tu tak boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi pemimpin. Ini naluri kehidupan, saudara. Dan saya nak menyeraskan bahawa dalam pilihan raya yang lepas, UMNO pada PRU 14 cuma dapat 54 kursi, tetapi pilihan raya yang baru ini cuma 28 kursi. Merosot, saudara. Ini perlu dikaji. Begitu juga Parti Amanah, PRU ke-14 dulu, Amanah ada 11 kursi, tapi PRU yang baru lalu hilang 3 kursi, Amanah cuma ada 8 kursi. DAP juga pilihan raya ke-15 ada 42 kursi, dan pada PRU 15 cuma ada 40 kursi. Keadilan pada PRU ke-14 dulu ada 47 kursi parlimen yang dimenangi oleh Parti Keadilan. Tapi pilihan raya yang baru lalu cuma dapat 31 kursi. GPS daripada 18 kursi, PRU 14, PRU 15 naik kepada 23 kursi. Parti Peribumi Bersatu daripada 13 meningkat kepada 30 kursi. PAS daripada 18 kursi kepada 43 kursi. Lain-lain parti cuma ada 20 kursi dan Padang Serai masih belum dipertandingkan. Saya, ini keadaannya yang saya lihat. Sebab itu ada pihak-pihak merasakan ada usaha untuk menarik sokongan. Dan ini juga berlaku di Perak. Tapi bagaimanapun telah pun diusaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Syahrani. Dalam pendedahannya dia kata ada cubalah orang membeli 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Perak. Mereka cuba membeli ahli Dewan Undangan Negeri. Ini bagi saya katakan broker-broker lah. Saudara, kluster-kluster broker.
broker of the year. Membeli orang itu orang ini untuk menyokong sana, menyokong sini, yang bagi saya mewujudkan ketidaktentuan dalam politik. Saya katakan henti-hentikanlah. Secara cukup-cukuplah negara kita bermasalah dengan politik. Sebab itu sekarang ni memang tidak dinafikan ada usaha sedang dijalankan untuk menjatuhkan kerajaan yang baru pun 3-4 hari angkat sumpah. Ini benar-benar berlaku, saudara. Cuma saya mengharapkan agar mereka berhentilah. Sebab rakyat dah terima dengan baik. Dan saya nampak, saya lihat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni kesemua parti dengan murni. Cuma belum ada pembentukan kabinet lagi. Itu saja. Tetapi beliau mula melangkah untuk menjadi pemimpin negara dan mau merubah ekonomi negara. Tindakannya memang tidak dapat dinafikan ke arah untuk menjelmakan kebahagiaan dan menyelesaikan derita rakyat, saudara. Sebab itu saya melihat, saudara, ada kiriman. Ini saya tengok, saya cakap terus terang lah, saya tak seronok tengoknya, tapi ada kiriman dalam WhatsApp saya hari ni yang katanya datang daripada Datuk Ismail Sabri, mantan Perdana Menteri kita. Saya kata sudah-sudahlah. Jadi Yang Berhormat ada pencen jadi Perdana Menteri pun apa ada masalah. Masih ada pencen, ada allowance sebagai ahli parlimen. Tak susah pun, tenang-tenangkan fikiran, pergi keluar negeri ke, sudah-sudahlah. Jangan kita ikuti macam orang yang lain. Masih lagi nak mencari usaha nak balik dari Perdana Menteri. Keadaan saya nampak. Sebab dia kata dalam Perlembagaan Barisan Nasional, minima parti yang bergabung dalam BN sekurang-kurangnya 2 parti. Jadi dia kata kalaulah kita halau MCA dan MIC, sebab semalam saya menyatakan MCA dan MIC ini dah mula tunjuk pekal kepala. Saya kata kalau itu keadaannya, belahlah, apa ada masalah. Jadi dia kata kalau kita halau MCA, MIC dan PBRS ikut keluar, maka PBR, Barisan Nasional terbubar. Jadi ahli-ahli parlimen bertanding atas lambang Barisan Nasional, bukan UMNO. Jika Barisan Nasional bubar, maka kami ahli-ahli parlimen bebas. Artinya apakah beliau bebas untuk menentukan dalam musim-musim pemilihan ataupun penentuan usul undi kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Apakah itu mesej yang mahu disampaikan? Saya katakan sudahlah. Cukup-cukuplah kita mewujudkan masalah. Kalaupun perlu dibubarkan Barisan Nasional, ahli-ahli UMNO kekallah sebagai ahli parlimen UMNO. Satu hati. Kenapa perlu ada merasakan diri bertaraf bebas untuk memihak ke sana ke sini? Saya nak bagi tahu, dengan 30 kerusi yang ada Barisan Nasional, tolak 10 ataupun 15, masih ada lagi kekuatan. Sebab saat ini ahli-ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi 143. Sedar dirilah, sudah-sudahlah. Saya dalam keadaan begini, saya nak membangkitkan, saudara. Kalau itulah natijahnya, bila tulis begini begitu, saya terkejut. Kenapa perlu ada kiriman sebegitu? Apakah ada unsur-unsur masih lagi nak mewujudkan macam langkah Sheraton? Sudahlah, berapa lama negara nak berada dalam suasana yang suasana politiknya tak stabil. Tapi bagaimanapun saya yakin, saudara, kalau ini keadaannya seolah memikat. Bila memikat tu, tunggu nanti. Sebab rakyat masih lagi tidak lupa. Kerana kelewatan membubarkan parlimen selepas PRN negeri Melaka dan Johor, itu merupakan punca yang dilihat sebagai hancur ataupun merudumnya UMNO. Begitu juga bagaimana gelombang yang diterbitkan, yang dibangkitkan apabila Datuk Seri Najib dipenjarakan, dilihat tidak ada pembelaan. Ini juga menyumbang kepada amarah anak muda. Saudara, apabila adanya kluster mahkamah yang dimainkan, ini kegagalan Perdana Menteri untuk menangani masalah tersebut. Berbeza Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengatakan tidak ada sesiapa pun yang boleh dianggap bersalah melainkan dibuktikan oleh mahkamah. Dua kenyataannya berbeza. Saudara, dan beliau kena ingat, sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, beliau tidak melahirkan ikon anak muda melalui UMNO dan sebagainya. Ini keadaannya. Sudah-sudahlah. Saya katakan cukup, put a full stop. Masa sekarang ni untuk bekerja. Zaman anda menjadi Perdana Menteri, sudah. Buat apa lagi nak bercakap soal itu? Sebab saya katakan, Datuk Ismail Sabri, terbaik tak payahlah buat kiriman yang sebegitu. Santuni masalah politik kita ni sebijak mungkin dan bercutilah. Sekarang ni anda dah kerja selama beberapa bulan, mungkin dalam 13 bulan ke 14 bulan, dah ada pencen. Bukan tak ada pencen, ada pengawal peribadi,
Segalanya masih lagi anda miliki. Bercutilah. Mungkin dah bagi khidmat bakti selama 13-14 bulan pada negara. Anda akan dikenang sebagai mantan Perdana Menteri yang baik. Jangan sampai nanti orang mengatakan anda dikenang sebagai Perdana Menteri yang tak puas hati, yang masih lagi nak ikut perangai 1-2 orang tu. Masih tak puas hati. Rakyat dah berhenti, sudahlah. Apa ada masalah? Sebab itu sekarang ni saya katakan banyak orang sudah menulis catatan dalam media sosial. Saya rasa ini tindakan anda juga yang mengundang supaya rakyat dah mula marah. Mereka menekankan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim segera menubuhkan RCI untuk menyiasat semua kepincangan, semua kebobrokan yang berlaku era kepimpinan negara di bawah Datuk Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab saya katakan, buat apa kita nak mengusik harimau yang dah terluka? Sepatutnya bagi sokongan, habis kita. Saya sebagai mantan Perdana Menteri Malaysia, dengan ini ternyata ada sokongan, maka ini saya menyokong agar Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan kepimpinan negara. After all, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun DNA daripada UMNO juga. Apa yang nak jadi seolah macam orang kata ini macam masa kelat hati lah. Hati tu masih lagi berbuku. Nak buat macam mana? Kita dah kalah. Saya dah cakap bermalam-malam, saya kata kita dah kalah. Rakyat dah tolak. Jangan wujudkan balik masalah yang dibenci oleh rakyat. Permasalahan kita puncanya, saya kata terus terang, saya berkeyakinan rakyat bosan melihat pemimpin yang bercakaran menentukan tentang diri mereka. Rakyat susah, anda di atas sana berebut kuasa. Ini yang rakyat bosan. Akhirnya mereka tidak mengundi kita. Dan hari ini masih lagi mewujudkan suasana begitu. Saya terkejut bila ada kiriman sebegitu. Soalnya MCA, MIC nak keluar dari Barisan Nasional, keluarlah. Soalnya anda nak jadi ahli bebaslah, tak ada masalah. Tetapi jangan lagi kita mengusik permasalahan yang ada dalam kepimpinan negara yang rakyat dah buat keputusan. Meskipun 83 kursi parlimen ataupun 82 kursi parlimen, artinya dia majoriti mengatasi parti-parti lain. Yang nak pergi sokong Parti Perikatan Nasional ni apa hal? Dia adalah minoriti di bawah parti Pakatan Harapan. Yang nak wujudkan balik ini DAP lah. Kerana dalam tu MCA memanglah dia dalam keadaan yang sukar. Kerana mereka merasakan bahawa parti MCA akan lenyap apabila DAP diberi kesempatan untuk berada dalam kerajaan. Dan seandainya dengan hala cara tata loka ataupun tata kelola Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara, mungkin calon-calon dari DAP toe to the line dan memberi perjuangan untuk bangsanya, tentulah MCA tidak ada tempat lagi. Begitu juga dengan MIC. Jadi apa yang kita nak menyokong yang bukan-bukan? Sekarang ini dah itu tetapan rakyat. Anda, waktu anda jadi Perdana Menteri, anda suka kata jangan pijak kaki sendiri, jangan tunding pada kerajaan nak buat kerja untuk rakyat. Sekarang ni you dah pass the baton pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jalankanlah. Jangan kita mengungkit benda-benda yang tidak baik. Saya rasalah keadaan ekonomi kita ni tenat. Kenapa mahu dicetuskan api-api yang bukan-bukan? Saya merasakan tak baik. Bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah buat kenyataan. Dia mengatakan bahawa dia akan mengecikkan saiz menteri-menteri dalam kabinet. Alhamdulillah, dia tidak mahu membelanjakan wang negara yang bukan-bukan. Beli kereta baru pun dia tak mahu. Walaupun telah diorder ada kereta bernilai 1 juta semua, dia tak nak, dia kata. Ini untuk menjaga wang negara supaya tidak dibazirkan. 2. Dan beliau menyatakan betul serang, kalau dia nak lantik sesiapa pun, jangan dipertikaikan. Walaupun orang itu masih lagi bergelar kluster mahkamah dan sebagainya, dia mengatakan tidak ada sesiapa pun yang boleh dianggap bersalah unless proven by the court. Itu dia pernah mengalami suasananya. Dan hari ini bagi saya kita harus berlapang dada terima kenyataan tersebut. Andainya dilantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, terimalah. Apakah anda mempunyai cita-cita untuk menentang Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO? Itu soal lain lah. Bagi saya jangan masukkan agenda politik peribadi kita dalam masalah negara. Negara sekarang ni sedang berjalan ke arah yang mahu dipimpin balik.
Dah lama sangat lari daripada landasan-landasan yang benar. Saudara JZ punyalah, dia kata dulu siap ada MOU. Benar. Ada MOU dengan itu, MOU dengan ini. Sekarang dah tak ada dah, biarlah. Ini masalahnya saya lihat, saudara. Kita kena terima lah, saudara. Sebab itu saya nampak akhirnya media Sengat Daily. Satu media sosial itu atas nama Sengat Daily. Dia melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia digesa untuk menyiasat sumber dana sebuah parti politik. Itu begitu juga bagaimana saranan Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Dr. Fuad Zakasi, dia menggesa Suruhanjaya Pencegah Rasuah supaya menyiasat pengerusi Perikatan Nasional. Dia terus namakan berhubung sumber dana parti gabungannya. Itu dalam hantaran Facebooknya, Fuad kata perlu disiasat. Kerana kata Dr. Fuad, parti tersebut membelanjakan jumlah dana yang berlebihan di Sabah semasa pilihan raya umum ke-15. Itu pun, sebab itu kadang-kadang saya mengatakan, kadang-kadang diorang nak melihat, nak menunjukkan hebatnya satu pemimpin itu, akhirnya terpijak booby trap. Apabila Tan Sri Anwar Musa pula mengatakan bahawa dia pergi ke rumah Tan Sri Muhyiddin waktu pilihan raya di Sabah, masuk bilik tidur Tan Sri Muhyiddin, ambil duit berjuta untuk membantu pilihan raya di Sabah. Ini kenyataan waktu itu Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, macam mana dalam bilik tidur dia ada berjuta ringgit. Ini perlu disiasat. Kenapa saya tak tahulah, kadang-kadang mungkin Tan Sri Anwar Musa ni nak membela tapi salah tempat, salah cara. Banyak sangat bercakap, akhirnya terbongkar yang bukan-bukan. Sebab itu sekarang ni sebenarnya saya yakin rakyat pun tak mau dengar dah benda-benda begini. Yang rakyat mau tahu besok aku nak makan apa, besok ekonomi macam mana, pekerjaan macam mana. Sebab itu saya mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim tak usah fikirlah soal itu semua. Kalaulah dilihat ada kepincangan, siasat. Kita ada agensi Suruhanjaya Pencegah Rasuah, siasat siapa-siapa yang disyaki terlibat dengan rasuah, terutama wang melibatkan waktu negara mengalami perintah darurat. Jumlahnya bukan sedikit, ratusan bilion. Bukan main 42 bilion. Yang dituduh Datuk Seri Najib tu baru 24 bilion, 45 bilion. Ini ratusan bilion. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah melontarkan dalam Pandora Paper yang ada di Parlimen. Saudara boleh buka handset. Titah ada ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang waktu itu, yang mengatakan melibatkan pemimpin negara membawa wang ke luar negara. Waktu itu sebagai Ketua Pembangkang, beliau tidak diizinkan untuk membahaskan persoalan tersebut. Dan ini perlu ditangani. Jadi berilah pada pihak berkuasa. Kerana hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mempunyai kuasa. Anda sudah diberi tongkat sakti untuk melakukan pembersihan ini. Laksanakanlah. Dan rakyat jangan risau, tetap akan beri teguh di belakang Datuk Seri Anwar. Seandainya tindakan beliau itu mungkin ada pihak takut, mereka berkumpul dalam gerombolan menjatuhkan beliau, jika diadakan pilihan raya umum, saya yakin rakyat pasti akan beri teguh di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa risau? Rakyat sekarang ni dah lama menderita. Amarahnya, dendam rakyat dalam hati yang membara itu, mereka mau melihat segala kepincangan ini ditangani. Cukuplah kita mengalami permasalahan politik yang tak berkesudahan. Sebab itu saya menyatakan dalam sektor ekonomi, Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan lupa, jangan dipencilkan orang seperti yang Muhammad Malik Tengku Razili Hamzah. Panggil ataupun berjumpa, bincang macam mana nak menangani ekonomi ini. Ini masalah dunia. Kita yakin pemimpin-pemimpin dunia sudah pun mula datang. Pak Jokowi mengatakan hubungi beliau, dan Presiden Singapura, Perdana Menteri Singapura pun mengundang Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya berkunjung ke Singapura. Memanglah Jeneral Lee Hsien Loong untuk membincangkan bagaimana dapat diwujudkan kerjasama politik antara Malaysia dengan Singapura. Ini sesuatu yang positif. Erdogan kabarnya dalam 5 hari lagi atau 10 hari lagi akan datang bertandang ke negara kita. Tapi kedatangan Erdogan ini bukanlah pelabur, sebab Turki ini pun bukanlah dalam keadaan yang banyak pelaburan. Tetapi adalah untuk menunjukkan kepada warga di Eropah. Sebab Turki ini sebahagian daripada Eropah, saudara. Cuma mereka ditinggalkan oleh European Union ni.
Tetapi beliau Turki adalah pintu masuk ke negara apa. Jadi kehadiran Erdogan ini juga bagi saya satu kehadiran yang mengesahkan bahawa wujudnya hubungan yang baik antara Malaysia dengan Turki. Kita ada dagangan, tetapi taklah bersama mana pun. Bagaimanapun banyak juga pembelian peralatan, khususnya pembelian kesihatan senjata. Banyak orang tak tahu. Kita terpaksa membeli peralatan itu melalui Turki. Kerana sebagai dalam cara untuk membeli senjata, kita tak boleh membeli direct pada pengeluar. Dia mesti kepada negara kedua, baru dia selalu pada negara ketiga. Itu yang penting. Tetapi dalam saat-saat begini, saya amat mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan layan. Kalau perlu besok, umumkan siapa dalam kabinet anda. Rakyat akan berlapang dada. Datuk Seri Najib mungkin akan dibicarakan semula, insya-Allah. Saya melihat benda begitu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menekankan tentang soal aspek keadilan. Saya haraplah segerakan pertama sekali pelaksanaan undang-undang yang telus, yang benar-benar adil. Sebab selama hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan negara kita ialah negara Eden, negara yang mengamalkan undang-undang rimba. Sekarang ni jangan dirimbakan undang-undang, pulihkanlah pisau di tangan anda hari ini. Bukan saya mencabar, tidak. Saya mengulang kembali apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan sepanjang musim kempen ataupun sepanjang berada di luar kerajaan. Negara yang katakan Eden, perbaiki supaya kegilaan itu tidak menjadi gila berterusan. Rakyat menanti ni. Tetapi yang paling penting sekarang ni, cuma agak melegakan saya, tiba-tiba sekarang ni telur dah harga murah. Harga telur murah dan boleh dapati di pasaran. Ini gambaran-gambaran yang positif. Dan pastikan pelantikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna ini benar-benar orang yang tahu bagaimana untuk mentadbir kementerian ini supaya rakyat tidak ditekan atau hidup dalam kehidupan yang teruk. Malahan saya melihat Datuk Seri sudah mengumumkan semalam beri tempoh 2 minggu untuk mereka pegawai kerajaan atau pembuat dasar mengkaji dalam tempoh 2 minggu bagaimanakah caranya pemberian subsidi akan dilakukan kepada rakyat. Ini satu benda yang bagi saya amat positif. Cuma jangan dilayan lagi. Segala pressure ataupun tekanan politik jangan dilayan. Sebab itu saya katakan jangan layanlah ikan sepak kering ni. Mereka tentu tidak akan berhenti dari mengulat kenyataan. Malahan, saya berkeyakinan saya, sama ada dia itu ini boy ataupun broker of the year ni, dia tengah demam ni. Saya dapat tahu broker of the year dalam UMNO sekarang ni tengah demam kerana sedang menghitung hari apakah dirinya akan dihampiri oleh pegawai-pegawai daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Begitu juga beberapa pemimpin UMNO yang selama ini lantang bersuara, yang lantang menyatakan itu tak kena, ini tak kena. Tunggulah masa anda. Anda juga akan memakai baju warna kuning yang akan disarungkan ke badan anda saat anda disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan kita mahu supaya Badan Pencegah Rasuah benar-benar kali ini telus dan tidak mengikut kehendak politik. Saya minta Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan campur, tapi berikan satu kuasa yang sebenar-benarnya agar mereka benar-benar melaksanakan tugas tanggungjawab sebagaimana yang diharapkan sejak ia dibentuk. Jangan lupa, Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini dulu dikenali sebagai Biro Siasatan Negara. Dulu kalau BSN punya orang datang ni demam pegawai kerajaan. Kali ini jadikanlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini sebagaimana imejnya macam dulu. Bila dihubungi oleh SPRM, biar mereka terkencing, biar mereka tercirit ke apa, biarkanlah. Ini tangan yang mencincang, maka barulah memikul. Sebab rakyat nak tahu, duit banyak mana pun wang rakyat ni telah pun dihabiskan. Rakyat hidup dalam kesukaran. Datuk Seri Anwar, sekali ulangi, anda menyatakan bahawa anda mahu menangani derita rakyat. Rakyat bukan hanya derita kerana kehidupan yang semakin sukar, malahan derita akal fikiran mereka melihat kebejatan, melihat kelicikan. Mereka bernama pemimpin mengaut kekayaan, mengaut keuntungan, mengisi tembuluk anak bini dengan kekayaan daripada wang rakyat. Ini yang kita minta.
baju warna kuning perlu disalutkan kepada mereka yang terlibat. Jangan ada sokongan, jangan ada nak pujuk orang tak boleh, tak ada. Siasat semua telus. Datuk Seri mengatakan bahawa kita tak mahu adanya undang-undang rimba. Bersihkanlah supaya hutang-hutang rimba yang berselerak dalam undang-undang sektor undang-undang kita ini dibersihkan. Rakyat menanti dengan penuh harapan. Saya mengharapkan agar besok Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kabinet beliau yang benar-benar mantap, yang tidak mengamalkan undang-undang rimba, yang tidak akan menjadikan negara ini negara Eden, negara gila. Santunilah derita rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.